Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Hari ini 28 Ramadan 1444 Hijrah bersama saya Haziq Husni dan juga saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda akan baik saja, berpuasa dengan baik, bersemangat hari ini, dan pastinya banyak topik yang kita ingin tekankan. Sebelum itu pagi ni Haziq sedar tak? Sedap. Kita lalu tol tu free. Free satu hal. Free. Lengang pun satu hal. Ha. Hari ini pagi pergi kerja sangatlah lancar, alhamdulillah. Mungkin keberkatan 28 Ramadan. Betul. Keberkatan toll free juga. Betul. Ya, toll free bermula hari ini sampai hari Jumaat. Yeah. Lepas tu bersambung hari Isnin depan. So 4 harilah. Rabu, Khamis, Jumaat dan Isnin. Untuk memudahkan anda semua, kita semua untuk pulang ke kampung, pasti ramai sekolah pun dah mula untuk bercuti. Dah. Ya, jadi untuk anda semua yang mungkin menonton MHI dalam perjalanan pulang ke kampung pada di Jalan Raya, mungkin ada sedikit kesesakan, tapi anda kena tenang-tenang ya. Dan kita ucapkan terima kasih jugalah sebab toll free bermula hari ini memudahkan perjalanan kita untuk bersama dengan family kita di kampung. Ya, Sofia bila nak balik kampung? Kita kerja di media ni kan, Zee. Saya rasa Awak kerja? Beraya ni. Awak kerja pagi raya? Kerja? Saya tak kerja. Seronoknya. Tapi saya tak ada kampung. Oh ya. Okey. Tak apa. Awak beraya lah. Tak apa, saya datang beraya lah kat melawat sini. kawan-kawan yang kerja. Menziarah kawan-kawan yang kerja satu Syawal nanti. Okey, tapi apa kata? Memandangkan hari ini ramai yang dah plan nak balik ke kampung, cuti sekolah pun dah bermula, toll free pun dah dapat. Apa kata kita tengok keadaan cuaca bagaimana hari ini? Kita melihat di sini di Kuala Lumpur ni belah-belah petang memang hujan. Bermula semalam pun sangat-sangat. Pagi okeylah semua. Pagi okey. Di Kuching, Petaling Jaya menunjukkan takat hujan di belah utara lah. Alor Star dan juga Ipoh, Senai juga cerah pada pagi. Semua cerah. Dia eloklah bermula perjalanan di pagi hari. Tapi kalau kita tengok amalan pula. Amalan. Alhamdulillah. Banyak cerita pasal apa ni, nak kita terpecah Lailatul Qadar ni. Betul. Itu cerita pasal amalan. Tapi sebenarnya ni amaran ribut petir. Ada di Kedah, di Langkawi, Sarawak dekat Betong, Saratok Kabung, lepas tu Sarike, Pakan dan Sarike, lepas tu Sibu, Selangau, Muka, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, bersama dengan Bintulu, Sabah di pedalaman ada Nabawan dan di Sandakan. Betul, ini di belah pagi, tapi apa pun kita juga menjangkakan perubahan cuaca yang mendadak. Tapi ini yang kita ingin dapatkan perhatian anda. Kalau anda saksikan di beberapa lokasi di PJ dan juga Shah Alam ada jerebu. Dan dikatakan di sini, ini di Pulau Pinang ya, kemarin yang kelihatan kabut akibat jerebu berikutan cuaca panas yang melanda negara. Betul. Dan dijangka juga kita bakal beraya dalam keadaan jerebu disebabkan fenomena ayunan Maiden Julian yang berlaku kat Malaysia ketika ini. Jadi diharapkan agar kita dapat berhati-hati. Lagi-lagi sekarang ni kita banyak dengar kes stroke haba. Betul. Stroke haba yang memang sangat-sangat bahaya. Jadi buka puasa nanti minum air masak. Banyak-banyak kan, sahur nanti pun minum juga untuk kita dapat hydrated lah. Ya, betul. Sikit. Kurangkan aktiviti di luar walaupun di atas perjalanan dan sebagainya, jaga diri anda ya. Dan saya nak tanyalah, dalam kita kemeriahan untuk menjelang hari raya ni, mesti ramai yang inginkan dah fikir dah rendang, lemang. Awak suka makan lemang tak? Saya suka makan lemang. Lemang dengan rendang daging. Apa nak sebut daging apa? Kambing kot tadi. Lemang. Daun dalam lemang tu. Awak tahu tak dia pakai daun apa? Daun pisang lah kan? Daun pisang? Daun pisang betul, balut dengan buluh lah. Awak pasti ke daun pisang? Daun pisang lah kan? Daun pisang. Lepas tu letak dalam buluh. Lepas tu? Tak, sebab sekarang ni kita ada nak tunjukkan daun tebu. Oh, ada daun lain pula. Daun tebu pun boleh digunakan untuk dalam lemang tu. Oh, rasa dia macam mana Macam tebu kot. Sweet. Tak pernah rasa kan? Tak pernah. Ini memang unik Ada satu lemang ni, lemang daun tebu dekat Kampung Belukar, Telaga Mas, Pokok Sena, Kedah. Wow. Kan biasa kita dengar daun pisang kan, dia punya rasa mungkin biasa. Tapi bagaimana pula rasa lemang dengan daun tebu? Jom kita saksikan. Rasa tebu. Kita dapat dua-dua. Lazimnya, kita ketemui lemang dibalut dengan daun pisang dan daun lerek. Namun tidak bagi penduduk di Kampung Belukar, Telaga Mas dekat Pokok Sena, Kedah apabila membawa kelainan dengan membuat lemang menggunakan daun tebu. Keenakan dan aroma lemang daun tebu ini selepas ianya dimasak ternyata mampu membuka selera.
Kru MHI mendekati pembuatnya, Abdullah Putih, 58 tahun. Warga emas ini jelas tidak lokek berkongsi resepi membuat lemang daun tebu yang diwarisi daripada arwah ibunya satu ketika dahulu. Menurut Abdullah, daun tebu dikutip sekitar kampung dicuci terlebih dahulu dan direndam semalaman untuk membuang yang tebu. Dia layu. Renyah cara pembuatan lemang daun tebu ni berbeza daripada lemang daun lerek, daripada lemang daun pisang. Tapi daun tebu ni bila kita buat lemang, dia punya aroma lemang dia ni dia lebih sedap lagi daripada daun pisang ataupun daun lerek. Tapi setiap daun tadi ni dia punya cita rasa dia tersendirilah. Termasuklah daun tebu ni dia punya cita rasa dia pun ada cita rasa dia. Dengan manis daun tebu, dengan lemak dia tadi ni. Kita kena rasa santan dia, kita kena rasa cara pembuatan dia tadi ni kita kena detail lah sikit daun tebu ni. Sebab kadang-kadang daun tebu dia tak seperti daun pisang, dia tak seperti daun lerek. Daun tebu bila kita ambil balik, kita rendam, kita kena bubuh dalam buluh, kita tak boleh biar lama. Nanti dia akan berlulung. Jadi pulut dia tak sampai ke bawah. Jadi inilah renyahnya daun tebu lah. Kini resepi membuat lemang tebu ini diturunkan kepada anak dan menantu sulungnya. Menurut Amelia Abi Aziz, 31 tahun, daun tebu kemudiannya diraut dan disusun rapat lalu dimasukkan ke dalam batang buluh lemang. Katanya, daun tebu yang diingin dimasukkan ke dalam buluh harus mengikut ukuran batang buluh dan perlu dilakukan dengan teliti. Daun ni, dia dah dibasuh dan direndam semalaman supaya dia punya miang dan gatal-gatal dekat daun tebu ni hilang. Dan untuk proses nak buat ni, kita memang kena ukur dulu. Bawah ni memang kena sama, kalau tidak nanti dia tak sampai, pulut tak sampai ke bawah dan tak kena elok lah. Proses nak buat ni mudah je. Kita ambil daun dan susun. Tapi dia ada cara dia supaya bila kita masukkan beras pulut tak terkeluar daripada daun ni lah, daun tebu. Tengok macam adik ni buat ni, dia susun dan dia potong ikut ukuran yang sepanjang yang sesuai. Kalau tidak nanti takut dia punya daun kecut dan terbakar, tak boleh nak tarik keluar. Bagi anak sulung Zaim Abdullah, 33 tahun, selepas selesai beras pulut dan santan dimasukkan ke dalam batang lemang, ia perlu diletakkan di dalam bekas selama 10 minit untuk memastikan beras pulut itu sebati dengan santan. Menurut Zaim, proses membakar lemang daun tebu lebih cepat berbanding lemang daun pisang dan lerek yang mengambil masa selama 2 sehingga 3 jam. Yang pertamanya dari segi keadaan kepanasan api. Yang keduanya dari segi kitaran lemang ataupun pusingan lemang yang kita buat tu kita mesti kena ikut pada kriteria yang kita gariskan. Jadi sebabnya kerana ini yang membezakan lemang daun tebu dengan lemang-lemang yang lain seperti daun pisang dan juga daun lerek. Sebabnya lemang daun tebu ni apabila kita masak, setelah masak dia memudahkan kita urusan kita tak perlu nak belah buluh. Jadi kita terus tarik dan nak tarik tu juga dia terletak juga pada kita punya bancuhan santan juga tadi. Kalau kata santan tu lemak, tarik pun senang sebab dia ada minyak dekat dalam yang membuktikan santan tu lemak dan sedap. Terdapat 3 variasi iaitu lemang pulut biasa, lemang jagung dan lemang pulut hitam. Seterusnya, bagi mereka yang pernah merasai keenakan lemang daun tebu ini, semestinya tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkannya untuk dijadikan hidangan di pagi Hari Raya Aidilfitri. Lemang daun tebu dijual pada harga RM12 hingga RM16 mengikut saiz. Bagi Syabani Mahmud, 50 tahun, yang juga pesara tentera ini, setiap tahun dia akan membuat tempahan seawal Ramadan kerana bimbang akan terlepas. Katanya, anak cucu yang pulang menyukai keenakan lemang ini kerana teksturnya yang lembut dan aromanya yang wangi, sedap dicicah dengan rendang dan serunding. Aroma dia daun tebu ni seperti yang kita ketahui lah kan. Dia manis.
Bila macam bulan puasa, air tebu ni memang kita kata manis. Tapi bila diolah dibuat orang kata lemang daun tebu. Jadi bila kita bakar, aroma dia akan pecah, dia akan serat dalam mulut. Di situ kita dapat kenikmatan dia tu, rasa manis. Manis tu manis macam tebu. Jadi saya ni dah 2 tahun. 2 tahun makna ni tahun yang ketiga saya repeat balik mencari lemang tebu. Ya, tiap-tiap tahun saya akan beli lemang bera tebu ni. Tiap-tiap tahun saya takkan miss. Memang favourite saya lemang daun tebu ni sebab dia punya lemang ni dia memang puas hati makanan, lembut, lemak. Lepas tu dia punya bau aroma daun tebu ni memang sangat berbaloi bagi saya. Memang favourite saya. Lemang menjadi juadah wajib yang akan dihidangkan ketika hari raya. Makanan tradisi ini sememangnya akan terus menjadi pilihan bagi setiap lapisan masyarakat. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini Haziq, kita nak berbincang sedikit sebanyaklah tentang Lailatul Qadar dahulu baru raya. Mungkin sekarang ni ramai yang macam dah lupa. Di hujung-hujung ni, ini antara tempoh getir yang kita kalau kita mengejar pahala, ini yang paling afdal sekali. Tapi kita sibuk beraya. Ya, bukan pasal sibuk beraya, sibuk argue ni. Bila nak raya? Jumaat ke Sabtu? Jumaat ke Sabtu? 29 hari ke 30 hari kita berpuasa. Tapi sebenarnya sampai baru bangun tu. Alam untuk kita ingat, alam untuk kita sedar yang kalau kita beraya hari Sabtu, kita tetap kena berpuasa sehingga 30 hari sampai hari Jumaat, dan kita boleh kejar lagi malam Lailatul Qadar. Jadi hari ini kita bersama dengan Datuk Dr. Zahazan Muhammad, seorang pendakwah bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini 28 Ramadan. Ya. Dan malam ini adalah malam ke-29. Ya. Betul-betul Ya. Dan malam ganjil adalah malam yang dikatakan adalah malam Lailatul Qadar. Antara malam 21, 23, 25, 27, 29. Betul. Betul. Jadi apa sebenarnya antara tanda-tanda malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Haziq, Sofia dan para penonton yang mulia Allah sekalian. Pertamanya ini merupakan satu anugerah daripada Allah. Kita kena ingat ke mana pun bahawa ketika Nabi membincangkan tentang umur umat terdahulu, umur panjang-panjang. Macam contohnya Nabi Nuh AS berdakwah saja 950 tahun. Bayangkan kalau 1/3 daripada umurnya, umur Nabi ini lebih daripada 2000 tahun. Lalu Allah beri pada mereka umur panjang macam tu, senang beribadah. Ya, kalau melakukan maksiat 100 tahun, 200 tahun, nanti ada masa untuk recover balik. Tengok kan? Tapi kalau tak sedar tu? Tapi bezanya kita, umat Islam umur kita pendek. Baru 60 tahun, 70 tahun dah meninggal dunia. Jadi satu anugerah Allah kepada umat ini, iaitu diberikan kepada kita umur yang pendek, tapi nilaian amalan tu besar di sisi Allah. Ada satu hadis tau, Haziq, Sofia, yang menggambarkan kelebihan umat Islam ni banding umat-umat dahulu. Dibandingkan An-Tasir Tabari berkata seorang bekerja daripada subuh sampai ke zuhur berapa jam? Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. Menjelang waktu petang tunggu nanti petang kau dapat habuan. Datang yang kedua pula bekerja daripada zuhur baru ke maghrib. Berapa jam? Pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 jam juga. Menjelang waktu maghrib tunggu, nanti waktu malam kau dapat ganjaran kau. Tiba-tiba yang ketiga, pekerja yang ketiga tu datang beramal daripada maghrib isyak tak sampai 1 jam. Maka menjelang malam masing-masing diberi bahagiannya. Yang pertama 6 jam beri 1 bag saja rewardnya. Yang kedua bekerja 6 jam pun dapat 1 bag juga. Tiba-tiba yang bekerja setengah jam atau 40 minit iaitu maghrib isyak, dia beri 2 bag pahala ganjaran. Maka ketiga-tiga mereka argue depan Allah SWT. Ya Allah, macam mana ni? Kami kerja lama dapat 1, dia pun lama 1, dia kejap 2. Allah kata itu kelebihan aku. Aku beri pada siapa yang aku kehendaki. Jadi tuan-tuan, kelebihan yang ada pada kita umat Nabi Muhammad, iaitu beramalnya sedikit, pahalanya besar, 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Allah mengatakan lebih daripada 1000 bulan. Jadi tentulah seorang itu rugi kalau dapat ganjaran macam tu, dibagi jaminan, dia tak mau buat. Katalah Haziq, Sofia bekerja dengan majikan mana-mana lah. Majikan ni baik. Bagi pada pekerja dia reward. Lepas tu banyak kelebihan dia bagi. Dan jujur, orang kaya, kalau dia cakap percaya tak? Percayalah. Percayalah. Ramai pekerja dah dapat kelebihan itu. Dapat kereta, dapat pergi umrah, dapat apa kan? Dapat duit, dapat bagai-bagai peningkatan gaji. Ini kan Allah yang bagi pada kita macam-macam benda. Siapa bagi wajah handsome macam ni? Yang jelita seperti ini? Allah. Mata.
telinga. Allah dah bagi kita proven segala nikmat yang dapat. Dia janji kita, kenapa kita tak kejar? Itu kerugiannya. Saya nak baca satu ayat dari tafsir Ibn Katsir ni. Sebelum pergi lebih jauh. Iaitu ayat 60 surah Al-Mu'minun. Bila Allah menyatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ada umat yang terdahulu, iaitu sahabat-sahabat Nabi ni, kalau mereka buat satu benda, di hujung buat itu mereka takut amalan mereka tak diterima oleh Allah. Ya, dah sembahyang malam, dah tahajud, dah baca Quran, dah sedekah, tapi mereka tetap ada jauh di lubuk hati itu terfikir Allah terima ke tidak. Ini namanya wajilatun. Jadi ketika ayat ini dibacakan, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang salihah yang cerdik ini bertanya kepada Nabi, Rasul, agaknya ayat ini turun kepada orang yang buat maksiat kot. Orang tu berzina, mencuri, minum arak dan sebagainya. Kemudian dia buat benda-benda baik. Agaknya dia tu kot. Nabi jawab, tidak Aisyah. Untuk siapa? Tidak. Ayat ni untuk orang yang beriman, yang beramal saleh. Dalam beramal saleh itu pun dia masih takut lagi tak diterima oleh Allah. Okay. Jadi itu sebab dalam Ramadan ni sebenarnya tuan kita kesibukan dengan apa yang kita buru, dengan perkara-perkara bersifat hari raya, ialah silaturahim dan sebagainya bagus. Tapi tolong jangan abaikan peluang-peluang yang ada ni. Itu sebab kalau kita tengok, saya sikit je nak sebut. Boleh. Seorang ulama terkenal daripada Cordova dahulu, namanya Ibn Hazm. Beliau berkata sebenarnya Nabi maksudkan itu, Nabi dahulu beritahu tepat tarikh, itu qadar. Tapi kemudian Nabi sembunyikan, kerana ada benda-benda disembunyikan supaya kita bersungguh-sungguh mendapatkannya. Allah sembunyikan dosa paling besar supaya kita elakkan semua dosa. Allah sembunyikan segala bentuk ketaatan yang paling utama yang menyebabkan kita dapat masuk syurga tanpa hisap supaya kita buat semua ketaatan. Dan Allah sembunyikan Lailatul Qadar supaya tinggal 10 hari ni kita isi betul-betul. Jadi kata Ibn Hazm, kalau Ramadan itu menjadi 30 hari, betul kata Nabi 21, 23, 25, 27, 29 itu kena target. Itu ganjil lah. Ganjil. Okay. Ya, dan ada tanda-tandanya. Menariknya ada tanda-tanda disebut Nabi ni, matahari terbit pada pagi keesokan tu dalam keadaan cahayanya redup je. Kalau malam itu kita bangun, kita rasa tenang, tiba-tiba rasa sayu, tak tahu kenapa. Sayu, rasa apa benda banyak sangat dosa aku, menangis tanpa sebab. Itu tanda orang tu dapat Lailatul Qadar. Masya-Allah. Jadi kata Ibn Hazm, kadang-kadang Ramadan itu 29 hari. Bila 29 hari kau kena ingat, reverse balik ke belakang, ganjilnya adalah pada yang genap yang biasa kau kira. Jadi kalau Ramadan itu 29 hari, maka bersiap sedia tuan-tuan, sebenarnya genap yang dimaksudkan kata Ibn Hazm, ulama yang terkemuka di Cordova ini, ganjil tu iaitu 22, 24, 26, 28. Itulah ganjil yang dimaksudkan. Jadi daripada 21 sampai 29 tu setiap hari itulah betul-betul pecut. Betul. Dan satu lagi perkara saya nak sebut sebelum terlupa ya, Aziz ya. Sebenarnya istimewanya Islam ni, walaupun kita diberatkan puasa 30 hari, katalah 10 hari awal kita sibuk. Mungkin macam kita orang-orang muda, saya tak muda lah. Orang muda sibuk, orang ajak makan ke hotel, kawan ajak berjumpa dan sebagainya, tak apa. Reserve hari-hari akhir itu. Tengok kan? Dah reserve hari akhir itu masih tak mampu juga, tak apa, ambil hari-hari ganjil. Tak boleh juga jaga dua perkara, iaitu sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Baik. Dan boleh buat tarawih 8 rakaat. Alhamdulillah. Kalau buat 20 lagi baik. Kerana itu adalah perkara-perkara yang akan meletakkan kita dalam Lailatul Qadar. Bahkan orang perempuan pun kalau diuzur, Allah itu adil padanya. Ketika ditanya kepada para ulama, bagaimana pula perempuan yang uzur Maka seorang yang bernama Ibn Khubaysh berkata bahawa sebenarnya dengan dia berdoa macam Aisyah diajar oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, pun dia dapat sebahagian Lailatul Qadar. Kalau dia ada suami, ada anak, digalakkan untuk pergi ke masjid, mereka punya bahagian itu tak kurang sedikit pun mereka dapat. Isteri, ibu yang salihah pun dapat bahagiannya. Datuk, ada tak satu doa yang penting yang setiap umat Islam mesti orang kata sebutkan ketika tempoh Lailatul Qadar tu untuk mendapat orang kata penerimaan ataupun ganjaran pahala yang paling besar dalam tempoh ini? Satu daripadanya doa yang Nabi ajarkan tadi riwayat Tirmizi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau suka beri keampunan, berilah keampunan kepada aku. Dan indahnya perkataan bahasa Arab ni kalau kita tengok afa, ya, itu afa ni berarti menghilangkan. Lain daripada ghafur. Kalau ghafur ni menutup. Itu sebab ada keadaan di akhirat nanti, kalau seorang dimasukkan ke dalam syurga sekalipun, nanti Allah akan bagi dia lihat dosa-dosa yang pernah dia buat. Lalu dia malu, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana kau dah masukkan aku syurga, tapi kau tunjuk dosa aku, malu ya Allah. Allah kata sebenarnya itu semua kan, aku tutup semua. Semua dihilang, dilupuskan. Itu kalau ditonjolkan. Tapi kalau kita doa bulan Ramadan ni, special Allah sebut atas lisan Nabi-Nya mengajar kita untuk menyebut perkataan, ya Allah, engkau suka beri keampunan, hapuskan terus dosa aku, bagi jangan nampak langsung sedikit pun
Kerana perkataan afa ni kalau kita belajar bahasa Arab ni macam angin yang bertiup dekat padang pasir. Jadi kalau dia tiup padang pasir, esok landscape-nya berubah. Kemudian kita akan lihat padang pasir itu berubah lagi. Kerana angin yang bertiup itu afa namanya. Menghilangkan terus. Jadi indahnya perkataan yang digunakan Nabi, doa ni mesti amal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat macam mana banyak sekali pun dosa kita bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat kita kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Allah punya gembira atas dosa-dosa yang kita bertaubat itu, Haziq, ya. Sofia diterangkan. Bayangkan Nabi menggambarkan ada seorang pergi ke padang pasir juga. Dia bawa unta. Atas untanya ada makanan, ada segala macam keperluan, tempat tidurnya, pakaiannya. Unta ni macam satu desert cruiser kan. Yeah. Tiba-tiba dia pun penat, dia tidur, bangun, tengok untanya dah ahlan wa sahlan wa jalan. Wow. Dah hilang untanya. Bayangkan siapa nak selamatkan dia tengah padang pasir. Dengan ulaunya, maka sebut ulau. Ulaunya banyak, binatang bisanya, orang jahatnya, perompak. Yeah. Dia pun tengok, Allah mati aku kat sini. Tak ada apa bantuan nampaknya. Yeah. Tiba-tiba dia duduk bersifar itu, datang untanya balik semula mencarinya. Dia punya gembira, dia terkejut. Ya Allah, betul ke unta ni Fatah Morgana ke apa? Dia pegang unta dia. Allah, kau balik semula. Aku ingat kau dah hilang tadi. Selamat aku dapat naik kau, dapat makanan, minuman atas kau ni semua. Ya Allah, gembiranya aku, ya Allah. Engkaulah hamba-Ku, aku Tuhanmu. Terbalik dia cakap. Kerana kegembiraan sangat tersasul kan. Ya Allah, gembiranya aku, ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Engkaulah hamba-Ku, aku Tuhanmu. Dia kerana terlalu gembira, dia cakap tersasul, terbalik. Terbalik dia cakap. Allah melihat kelakuannya itu, Allah gembira. Kerana terlalu gembira, dia tersasul. Allah gembira melihat tabiatnya, tingkah lakunya, kelakuannya. Allah gembira. Tapi Allah lebih gembira sehari-hari tuan-tuan perempuan bila kita bertaubat daripada dosa-dosa kita berbanding dengan apa yang Nabi ceritakan itu. Jadi inilah masanya, ini peluangnya. Jadi Lailatul Qadar ini bukan setakat tambah amal. Usaha untuk berdoa pada Allah supaya dihapuskan dosa-dosa. Kerana dosa-dosa ni yang menyekat rezeki kita, yang mendatangkan penyakit dalam hidup kita, yang menyebabkan macam-macam masalah, segala perkara yang berlaku ni, dosa-dosa yang berlaku sebenarnya. Jadi datang Lailatul Qadar ni bukan untuk menambah amal saja, tapi untuk minta keampunan tak ada dosa-dosa. Okey, tapi zaman sekarang itu, malam 10 malam terakhir itulah banyak gangguan. 10 malam terakhir itulah, ada sale. Nak pergi buat persiapan raya. Kan, masa inilah turun harga. Ramailah berpusu-pusu membeli barang-barang tu di malam-malam terakhir ni. Jadi, dan sekarang ni pula kecoh. Raya hari apa dulu? Jumaat dulu ke Sabtu? Kan? Jadi mungkin ada komen Datuk mengenai situasi sekarang yang berlaku. Apabila benda lain didahulukan. Ya. Penting dalam hidup ni kita mengamalkan satu sifat namanya zuhud lah, qanaah. Iaitu apa yang ada cukup. Mungkin kita perlu sepasang baju hari-raya nak meraihkan. Nabi pun mengajar kita untuk pakai pakaian yang kemas. Pakai, tak ada masalah. Tapi janganlah melebihan daripada perkara itu. Pun saya nasihatkan untuk diri saya dan tuan-tuan perempuan sekalian. Ya, mudah sebenarnya amal ni. Bukan berarti kita memudah-mudahkan, tidak. Tapi nak tackle angle ataupun bahagian yang menyebabkan kita dapat rahmat Allah itu, tidaklah berarti kita kena sepanjang malam. Kalau boleh buat itu yang paling utama. Tapi taubat ni tadi dan berusaha untuk berdoa ni tadi dan cuba untuk hadir dalam 3 waktu ni tadi. Isyak berjemaah, subuh berjemaah, ambil sebahagian daripada tarawih itu. Kalau kita tak boleh nak buat penuh pun tak apa, buat separuh. Dan ada satu zikir lagi saya nak ajar di samping tadi Sofia tanya, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu hadis riwayat Ibn Abi Syaibah, itu kita mengucapkan agak panjang sikit doa ni, tapi situ ramai orang telah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ini pun menyebabkan kita dapat sebahagian daripada Lailatul Qadar. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit insya-Allah. Datuk, akhir sekali saya nak bertanyakan soalan ini lah. Bagi mereka yang saya baru ini lihat di media sosial, ramai antara golongan orang tua yang uzur, sakit, yang mungkin tak dapat nak beribadah seperti dulu, dan juga wanita-wanita yang mungkin pada penghujung Ramadan ini datang pula uzur dan sebagainya. Jadi, apakah antara cara untuk golongan-golongan ini untuk juga merebut dan menggandakan pahala dalam tempoh yang cukup penting Lailatul Qadar ini? Ya, yang pertama tadi banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Astagfirullah. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ucapkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibu-ibu, yang keempat, kalau kita tak boleh sembahyang berdiri, boleh sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang atas tempat baringan pun boleh. Kita bahkan kalau mudahnya sembahyang sunat ni dalam kereta pun kita boleh sembahyang tau. Dekat traffic light boleh sembahyang duha. Ya, mudah. Sembahyang sunat tidak disyaratkan untuk menghadap kilat, untuk berdiri.
tapi kena tutup aurat lah. Maknanya kita kena semayang itu dalam erti kata dalam kenderaan boleh semayang sunat. Berwuduk semualah. Berwuduk, ya. Jadi itu kelonggaran yang diberikan dalam Islam untuk kita. Jadi kaum ibu dan juga ibu bapa yang mungkin uzur pada waktu-waktu seperti ini, jangan lupakan, jangan lekang mulut kita daripada mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menyebabkan, kata Imam Syafi'i lagi, sebenarnya malam itu punya kelebihan yang tersendiri dan siang pun jangan kau abaikan. Mungkin malam kau tak sempat nak sedekah subuh, orang cerita pada ini dan sebagainya. Siang boleh transfer kan? Boleh online kan? Jadi siang pun bahagiannya sama juga, kata Imam Syafi'i, untuk kita teruskan sekinambungan hari-hari kebaikan ini, jangan kita abaikan. Masya Allah. Jadi gunalah peluang yang ada ni di hari-hari terakhir ni untuk kita kejar lagi malam Lailatul Qadar ni, yang mungkin bagaimana tadi Datuk cakap, akan ada beberapa orang yang berpeluang, yang untung, boleh bertuah, yang boleh melihat malam Lailatul Qadar tu. Perkara ini disebutkan oleh para ulama, tak menafikan ya. Aziz, ada orang yang kadang-kadang dia melihat pokok sujud. Ada orang dia perasan malam itu sunyi. Ada orang dia masa sejuk. Ada orang dia duduk dalam bilik gelap pun jadi terang. Ada orang dia dengar malaikat bercakap. Memang ini ada berlaku pada orang tertentu. Disebut di para ulama hadis ya. Dan ada pula yang melihat cahaya turun daripada langit. Lepas tu dia rasa syahdu, rasa sedih. Jadi ada berbagai-bagai kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi dalam menariknya, kata Al-Imam As-Sawi, kalau seseorang itu tak mempedulikan tanda-tanda itu kerana fokusnya sibuk beribadah dan dia tak nampak pun tanda-tanda itu, dan tiba-tiba dia beribadah kena pada Lailatul Qadar, dia dapat pahala lebih banyak daripada orang itu semua. Jadi mungkin doktor-doktor kat hospital merawat pesakit kan, memang tak sempatlah nak tengok tanda-tanda ni. Ya, polis yang sedang bertugas, terima kasih ya pada polis-polis yang bekerja, masya-Allah, menjaga keselamatan, tentera, ya, cikgu-cikgu yang siang hari mungkin mengajar anak-anak sebagainya. Mungkin malam kita tak diberi tanda-tanda seperti itu. Usah risau, usah bimbang. Tanda-tanda itu kelebihan yang diberikan kepada orang tertentu sahaja. Mungkin kerana kelebihan-kelebihan yang ada pada dia yang tak ada pada orang lain, tapi beramallah pada perkara-perkara yang nyatakan tadi, pada 4 perkara tadi. Ambil berat sembahyang isyak berjemaah, ambil berat sembahyang subuh berjemaah, ambil berat untuk sembahyang tarawih walaupun sebahagian, dan ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu juga Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Selalu kita dengar dalam sembahyang tarawih. Insya-Allah tuan-tuan, hati yang baik itu akan menjemput rahmat Allah untuk datang, insya-Allah. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dipertemukan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ni, iaitu malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Niat, amalan dan doa kita akan diangkat, dan semoga kita semua jangan lupa, walaupun kemeriahan ini beraya, tetapi ini juga tempoh yang sangat penting untuk kita mengejar pahala di Lailatul Qadar. Kita ucapkan terima kasih Datuk Dr. Zahazan Muhammad, pendakwah, sudi meluangkan masa. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Kita selamat raya tu. Sama-sama, insya-Allah. Ya, selamat balik kampung. Insya-Allah, terima kasih. Okey, kita ada satu bingkisan yang kita nak bawakan kepada anda. Berbuka puasa iftar di Putrajaya. Seronok tu. Pernah try? Belum lagi. Jom kita tengok. Kita masuk iftar bersama-sama. Tapi jangan iftar sekarang. Tengok je dulu. Bazar Ramadan Presin 3, Putrajaya, antara lokasi popular yang menjadi pilihan pengunjung terutama pada hujung minggu. Pelbagai jenis juadah, moden atau tradisional, semuanya disajikan dengan menu yang berkualiti serta harga berpatutan. Rohaya Abdullah, 34 tahun, antara peniaga yang tidak melepaskan peluang untuk membuka gerai di bazar ini pada setiap petang. Di tengah-tengah kesibukan kota, anak jati Terengganu ini membawa kelainan dengan menawarkan menu nasi dagang yang cukup masyhur di negeri kelahirannya. Akak dah berniaga nasi dagang kat sini dah 8 tahun. Akak memang setiap kali bulan puasa akak masuk bazar. Akak nak memperluaskan lagi makanan Terengganu. Nak memperkenalkan lagi nasi dagang ni ke luar daripada Terengganu. Lagipun makanan Terengganu ni ramai orang cari. Memang ramai orang nak makan. Semua barang-barang akak beli semua dari Terengganu. Memang akak ambil direct lah, orang kata dari Terengganu. Tak ada macam garam kasar kat sini dengan kat sana tak sama. Itu yang membawa perbezaan. Seawal jam 4.30 petang, orang ramai sudah mula membanjiri Bazar Ramadan Putrajaya. Menjelang jam 6 petang, semakin ramai pengunjung yang hadir sekaligus memeriahkan lagi suasana di kawasan ini.
Meskipun sedikit sesak, namun rata-rata pengunjung berasa teruja dan berpuas hati dengan kepelbagaian juadah yang ditawarkan untuk berbuka puasa. Dia banyak pilihan. Lagi satu, kita boleh beli macam-macam juadah lah untuk berbuka puasa. Dari segi parking pun, tempat parking kita boleh parking di kawasan ini, banyaklah tempat parkingnya. Sebab datarannya luas, so macam and tempat yang cantik, so kita orang macam nak rasa berbuka ramai-ramai dengan kawan-kawan kat sini. And bazar pun pilihan banyak-banyak yang sedap. So I think convenient lah untuk kita berbuka sama-sama kat sini. Lazimnya orang ramai gemar berbuka puasa dengan menikmati buffet di hotel mewah. Namun berbeza keadaannya di sini, Padang Dataran Putrajaya Presin 3 yang terletak berhadapan dengan Kompleks Perbadanan Putrajaya menjadi lokasi pilihan untuk mereka berbuka puasa secara terbuka. Baik, ini adalah antara lokasinya yang menjadi tempat ataupun tumpuan orang ramai untuk berbuka puasa. Kalau boleh anda lihat di belakang saya sekarang ni, memang ramai sangat kumpulan-kumpulan anak muda dan juga yang bawa family pun ada juga datang sini untuk berbuka puasa lah. Dekat sana juga ada ceramah ataupun kuliah 7 minit yang disampaikan untuk pengunjung yang hadir ke sini, dan juga bagi mereka yang nak berbuka puasa telah pun bersiap sedia, dah pun bentang tikar, dah pun beli makanan untuk berbuka dekat sini. Kalau boleh saya bawa anda berjumpa dengan antara pengunjung yang ada di sini ialah Makcik Norma. Assalamualaikum Makcik. Salam. Dan juga yang menemani Makcik Norma adalah anak buahnya. Betul anak buah namanya Mai. Okey Mai, kalau boleh saya tanyakan kepada awak lah, kenapa awak bawa makcik awak untuk berbuka dekat Dataran Putrajaya hari ini? Kita orang boleh spend time dengan family. Kita orang suka open space. Setiap tahun kita orang akan datang sini untuk berbuka. Setiap tahun memang datang sini lah. Okey, kalau macam Makcik Norma, memang setiap tahun kalau anak-anak bawa memang akan join ke, ataupun ada masa makcik malas juga nak datang sini? Ikut dia orang lah, kalau misalnya dia orang datang, datang je lah. Jadi bila dapat peluang macam ni, lapang sikit lah kot, tak payah masak ke? Ada rasa macam tu ke tak? Dia masak juga nasi goreng. Tapi dia orang beli-beli juga makanan lah. Okay, baik, ini adalah keluarga kecil lah orang kata yang datang ke sini. Saya nak bawa anda berjumpa pula dengan keluarga besar. Walaupun bukan bersama pertalian darah, tetapi mereka ni adalah sahabat-sahabat lah yang belajar dalam satu kursus yang sama. Inilah dia, anak-anak UiTM Dengkil Asasi Sains katanya. Sanggup datang ke sini beramai-ramai untuk merasai sendiri pengalaman berbuka puasa. Kalau boleh saya tahu, ni siapa sebenarnya? Ni adalah rakan-rakan saya daripada satu kelas. Kami nak rasai macam mana berbuka puasa beramai-ramai kan. Sedangkan ada yang jauh, ada yang daripada selatan, utara, semenanjung Malaysia kan. Jadi bila datang ramai-ramai ni, naik satu kereta ke ataupun lain-lain kereta ke macam mana? Tak, kami gunakan Grab. Kami naik asing-asing. Satu inisiatif yang menarik lah untuk anak-anak ni, untuk adik-adik ni datang ke sini. Kepada anda yang mungkin belum lagi berkesempatan untuk datang ke sini, ada lagi beberapa hari sebelum Ramadan ni tiba ke akhirnya, bolehlah datang ke sini untuk merasai sendiri pengalaman berbuka puasa di Dataran Putrajaya. Okey, Haziq dan Sofia masih menemani anda. Haziq okey Haziq? Saya masih okey, masih bertenaga, masih semangat untuk kita berpuasa lagi 3 hari InsyaAllah. Hari ini, besok Khamis dan Jumaat. InsyaAllah. Okey, ujung-ujung ini. Tapi kita sebenarnya nak meraihkan antara mereka yang bertungkus lumus walaupun dalam bulan Ramadan. Frontliner kita nak meninjau sikit sebanyaklah. Mereka di Pusat Kawalan Trafik Udara KLIA 2. Mereka ni sampai ke bila-bila pun kena memastikan keselamatan kita di jalan raya, dan kesesakan ni kalau kita tahu disebabkan mereka lah. Ya, dan juga lagi-lagi bila kita dah nak masuk bulan Syawal ni, nak balik ke kampung ni, lagilah banyak kawalan yang diperlukan dan banyak update yang kita perlu tahu bagaimana dengan keadaan lalu lintas. Jom kita tengok Frontliner Air Traffic Controller. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2 atau lebih dikenali sebagai KLIA 2 dibuka pada Mei 2014. Terminal itu direka bagi menampung 45 juta penumpang setahun. Wira yang tidak didendang tetapi jarang sekali diberi perhatian.
Mereka ini bertanggungjawab bagi menjaga keselamatan hampir 1,525 penerbangan sehari. Menara kawalan trafik udara dengan ketinggian 133.8 meter di KLIA 2 ini merupakan menara kawalan trafik udara kedua tertinggi dunia. Menjadi peneraju utama dalam komunikasi antara juruterbang dan pegawai kawalan trafik udara apabila pesawat ingin keluar atau memasuki KLIA 2 ini. Bagi memastikan setiap penerbangan berjalan dengan lancar, terdapat beberapa bahagian utama yang bertanggungjawab merealisasikan perkara ini. Workstation yang pertama yang ada di sini dipanggil Airways Clearance Delivery. Apabila juruterbang dah selesai boarding penumpang, so mereka akan hubungi pegawai kawalan trafik udara tersebut untuk mendapatkan Airways Clearance bagi destinasi yang mereka nak pergilah. Setelah mereka terima Airways Clearance Delivery, pesawat tersebut akan diarahkan untuk menghubungi apron control. Pegawai kawalan trafik udara dekat situ akan bertindak untuk mengawal pergerakan keluar dan masuk pesawat di kawasan terminal. So, apabila pesawat tersebut sampai di landasan 3, pesawat tersebut akan diarahkan untuk menghubungi pegawai kawalan trafik udara yang bertugas untuk mengawal pergerakan pesawat di landasan. Posisi kerja tersebut aerodrome control. Posisi kerja tersebut dia akan memastikan pergerakan pada masa itu selamat untuk dia lepaskan pesawat tersebut untuk penerbangan. So, pergerakan yang sama juga akan berlaku bagi pesawat yang masuk di KLIA. Setiap gerak-geri pesawat dipantau dengan teliti kerana kerjaya ini tidak akan memberi ruang untuk berlakunya sebarang kesilapan. Kru MHI juga berpeluang melawat sebuah lagi pusat kawalan trafik udara Kuala Lumpur yang terletak di Sepang. Berbeza dengan menara kawalan tadi, mereka di pusat kawalan ini mengawal selia setiap pesawat yang berada di dalam ruang udara Malaysia. Apabila kita keluar daripada kawasan KLIA, pesawat itu akan diberikan atau diserahkan kawalan kepada kawan-kawan yang berada di terminal approach. Terminal approach. Sebagai terminal approach kepada satu ketinggian yang tertentu. Kalau contoh di Kuala Lumpur Air Traffic Control Center, kita jaga sehingga 22,000 kaki. Setelah 22,000 kaki, pegawai-pegawai kawalan trafik udara di approach akan memberikan kawalan itu kepada pegawai yang berada di area surveillance. Area surveillance ni dia akan jaga pesawat itu daripada 22,000 kaki hingga ke level ketinggian setinggi 45,000 kaki tergantung pada trafik. Peningkatan penerbangan domestik tahun ini juga berlaku sebanyak 43.1%, lebih tinggi berbanding musim perayaan Aidilfitri tahun lepas. Penambahan ini sedikit sebanyak menambah tekanan kepada pegawai kawalan trafik udara. Namun, waktu kerja mereka ini telah disesuaikan bagi membendung tekanan berlebihan. Setiap shift 8 jam, pegawai akan berehat sekurang-kurangnya 30 minit selepas 2 jam menjalankan tugas. Bagi Rozni Marzuki, 50 tahun, ini bukan kali pertama bekerja pada hari raya. Walaupun sayu, demi amanah yang diberikan dan keselamatan rakyat Malaysia, tanggungjawab harus dilangsaikan. Malangnya tahun ini saya tidak dapat bercuti, jadi saya rasa memang sedikit sedih untuk saya berhari raya di tempat kerja. Tapi bagi saya telah memilih kerjaya ini sebagai seorang pegawai kawalan trafik udara dan saya rasa saya bersedia untuk bekerja dan menggalas tanggungjawab ini demi amanah yang telah diberikan. Allahu Akbar, Allah. Ketika waktu berbuka, mereka yang bertugas akan diganti buat sementara. Posisi mereka akan diisi pegawai lain sementara menjamah beberapa biji kurma dan sebotol air. Perkara ini bagi mengelak sebarang kecelakaan berlaku kerana radar tidak boleh ditinggalkan walaupun sesaat. Tugas yang digalas mereka ini tidak mudah. Namun, ini tidak menjadi penghalang untuk mereka terus menjalankan tanggungjawab dan amanah demi menjaga keselamatan penumpang dan ruang udara Malaysia.
Ya, kita hargai dengan segala tugas mereka yang bekerja air traffic controller ni. Wira yang tidak didendang. Kita ni kalau naik flight kita fikir kita nak sampai ke sana je. Ini antara mereka yang memainkan peranan yang sangat-sangat penting memastikan kawalan trafik terkawal ketika kita dalam perjalanan. Trafik jalan kita boleh nampak kan. Trafik di atas tu mereka yang jaga. Jadi itulah sedikit sebanyak kita bawakan kepada anda sedikit bingkisan. Tapi ini kalau anda dekat rumah tu kita tanya kan, sama ada hari raya Aidilfitri akan jatuh pada hari Jumaat ke Sabtu. Jumaat ke Sabtu je lah. Nak buat persiapan raya kan, nak masak juadah lagi, hari raya ni sebagainya kan. Kami di sini ingin mengingat kepada anda semua bahawa sama ada Jumaat atau Sabtu, KFC sentiasa ada untuk dikongsi selalu. Jadi anda semua boleh beli baket kongsi KFC pada hari raya ini untuk dikongsikan bersama keluarga dan juga sahabat handai. KFC sentiasa ada. Itulah dia. Kita tenang. Tak kisahlah Jumaat ke Sabtu. Tak kisah. Ya, jadi kita berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada nak cerita mengenai peluang untuk anda berinfak. Segalanya di Malaysia hari ini. Ya, kembali bersama Malaysia hari ini. Dan sekarang ini kita ada nak bagi anda satu peluang untuk berinfak dan juga wakafkan harta anda untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Kita bersama dengan Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Roslan yang merupakan AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak cerita mengenai peluang kita berinfak ni. Untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Mungkin Ustaz boleh ceritakan dah sampai ke tahap mana sekarang ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Aziz dan seluruh penonton Malaysia hari ini. Untuk pengenalan, Masjid Kota Warisan ini satu masjid yang terletak di antara Putrajaya KLIA Shah Alam Nilai. Jika para penonton melihat kepada kawasan ini, sebenarnya ia kawasan yang padat dengan 32,000 penduduk serta telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas. Dengan kawasan yang begitu padat dan menjadi tempat transit para jemaah umrah dan para penumpang IRL ke KLIA, sayangnya kawasan ini masih belum mempunyai masjid untuk keperluan rohani masyarakat, terutamanya untuk solat Jumaat. Hari ini kita hanya ada dua buah surau Jumaat yang hanya menampung 1,500 para jemaah. Tambahan pula jangkaan populasi masyarakat akan meningkat kepada 100,000 menjelang tahun 2030 dan 90% penduduknya adalah beragama Islam. Kerana itulah Jawatankuasa Pembinaan mengambil inisiatif untuk membina masjid yang mementingkan kelestarian, mesra pengguna kelainan upaya dan mengaplikasikan green energy. Dan usaha ini telah mendapat kelulusan JAIS, Perbadanan Wakaf Selangor, dan yang terbaru, pewartaan tanah juga diperolehi pada 5 Januari 2023. Maksudnya dari sudut dokumentasi kebenaran semuanya telah selesai, cuma kita hanya memerlukan suntikan infak daripada para penonton untuk membangunkan masjid yang sangat diperlukan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi berapa yang diperlukan Ustaz untuk kita membina sebuah masjid ini? Baik, kos pembinaan masjid ini bernilai RM25 juta dan jumlah kutipan terkini adalah 3.5 juta. Sekiranya kita mencapai 50% dari kos anggaran pembinaan masjid, iaitu 12.5 juta pada tahun ini, insya-Allah tahun ini juga kita akan mulakan pembinaan. Tapi kami tidak merasakan akan berhasil tanpa bantuan dari para dermawan yang menonton siaran ini. Bahkan ini satu peluang untuk sama-sama kita memperolehi ganjaran infak yang kita berikan, khususnya pada bulan Ramadan. Cadangan kita, andai kata ada 70,000 penonton pada pagi ini yang menyumbang RM1 secara konsisten selama setahun setiap hari, insya-Allah kita dah dapat RM25 juta dan sudah boleh mendirikan masjid ini. Dari pihak Jawatankuasa Masjid, kami membuat kutipan setiap hari Jumaat dari masjid ke masjid seluruh Selangor dengan jumlah kutipan RM5,000 ke 10,000 sebulan. Tetapi melihat kepada trend kutipan ini, kami masih lagi memerlukan sokongan dan bantuan infak daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh itu, ada 4 kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Dan yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih praktikal. Dan yang ketiga, kita juga menerima cek dan juga bank draft. Dan yang keempat, kita mengalu-ngalukan untuk datang ke pejabat pengurusan masjid yang beralamat di level 2 nombor 35-2 Jalan Warisan Megah 1/5 Kota Warisan, betul-betul berhadapan dengan surau Jumaat
Al-Hijrah Kota Warisan. Serta tuan-tuan boleh menelefon dan menyapa mesra nombor telefon yang tertera di kaca TV, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu antara strategi-strategi lah untuk kita mendapatkan dana yang secukupnya untuk permulaan pembinaan masjid ini. Jadi Ustaz, untuk kita menarik lebih ramai lagi lah orang berinfak, mungkin Ustaz boleh ceritakan kebaikan kita berinfak lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni, Ustaz. Insya-Allah. Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk kita mengumpulkan ganjaran pahala melalui amalan bersedekah, kerana sudah pasti keutamaan dan ganjarannya melebihi dari bulan-bulan yang lain. Karena itulah Nabi SAW bersabda, ditanya, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi menjawab, sedekatun fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Ya, sekarang kita berada pada bulan Ramadan dan inilah peluang untuk kita menyahut sabdaan Nabi SAW ini. Kita hanya ada 3 hari untuk menyambut sabdaan Nabi SAW ini. Apatah lagi kita yang sedang berpuasa, bersedekah, memberi makan, bercakap yang baik dan melakukan macam kebaikan. Ganjaran jaminan daripada Nabi SAW adalah syurga berdasarkan hadis sabdaan Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Malah di dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam At-Tabrani, orang yang gemar bersedekah ini akan dipanggil masuk ke dalam syurga oleh Allah Taala melalui pintu khas, pintu syurga. Tak dapat jadi VIP di dunia, insya-Allah sama-sama kita jadi VIP di akhirat. Bukan itu sahaja, orang yang bersedekah terutama untuk pembinaan masjid ini akan dibina rumah khas untuknya di dalam syurga. Man bana masjidan lillah kama fahsi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina masjid kerana Allah walaupun sebesar sarang burung pipit atau lebih kecil, mungkin dengan seketul bata, maka Allah Taala akan membina rumah untuknya di dalam syurga kelak. Maka dapat kita fahami, bukan nilai yang besar menjadi ukuran. Mungkin dengan ikhlas RM10, RM1, RM5 secara konsisten sudah mencapai apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ini mengingatkan dengan kisah burung kecil yang tidak putus asa berulang-alik mengambil air di dalam paruhnya yang kecil untuk memadam api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Kelakuannya menyebabkan makhluk lain kehairanan. Kenapa nak penat-penat ambil air sedangkan mustahil untuk memadamkan api yang sedang marak membakar? Namun kata burung itu, ya, api ini tidak akan padam, tetapi aku lebih takut sekiranya aku akan disoal oleh Allah Ta'ala apa yang aku lakukan, apa usaha yang telah aku lakukan untuk agama. Allah tidak akan tanya adakah kamu berjaya memadamkan api ataupun tidak. Dan insya-Allah usaha infak ini sebahagian daripada usaha untuk mengangkat syiar agama kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dengan apa yang Ustaz katakan tadi, insya-Allah saya doakan agar segalanya dipermudahkan, Ustaz. Amin, dan kalau anda ingin berinfak, ini dia antara cara-caranya. Boleh terus ke nombor akaun yang tertera di kaca TV anda sekarang ataupun anda boleh scan QR code yang ada di situ. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Roslan, AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan, Sepang, Selangor. Terima kasih, Ustaz. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, Sofia. Ya, saya. Dengan cerita ada nak bertempur dekat dapur. Betul. Ni ada pertempuran yang bakal berlaku di sini. Bagi anda yang memang peminat TV9, Dapur Tempur Rara, dengan menyaksikan pertembungan hebat antara pasangan Nabila Huda dan anaknya Double Trouble menentang pasangan adik-beradik Seketul Rasa dalam episod akhir Ahad ini. Mampukah dinamik anak-beranak Double Trouble memenangi cabaran ini dengan mengalahkan finalis Dapur Tempur musim pertama? Saksikan Yasmin Hani sebagai hos manakala selebriti terkenal seperti Michael Ang dan chef selebriti Chef Ismail menggalas tugas sebagai juri tetap dalam Dapur Tempur Rara yang dibawakan khas oleh Nona. Jom kita saksikan #Nonakan Ramadanmu, semudah cara, seenak rasa, pelbagai selera, hanya di TV9. Ya, 9 malam Okey guys, jangan lupa untuk kita semua kejar lagi seperti apa yang dikatakan tadi, malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk buat persiapan raya. Jangan last minute sangat. Betul. Dan kita melipat gandakan usaha kita untuk mengejar ganjaran pahala dan sebagainya. Kita kata strike a balance lah, ya. Yang kita terlampau over the top, melebihi segalanya. Sebab raya ni pun kita kena bersedara juga. Ya. Tapi masih lagi persoalannya. Raya Jumaat atau Sabtu? Besok tajuknya, raya awal ke tidak? Raya Jumaat ke raya Sabtu? Esok akan ada perbincangan di MSI. Jangan lupa untuk saksikan kami 9.30 pagi seperti biasa. Okey, kita jumpa esok. Semoga ada keadaan baik saja. Semoga Ramadan hujung-hujung ni kita melipat gandakan usaha kita untuk menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Ya, pandu kereta hati-hati, jaga mata, jaga hati. Assalamualaikum.